punya hati. Jadi sekarang masalah masa kini ni apa tajuk ni? Aset beku. Pasal apa dia punya muka surat ni dah lari. Kalau kita tengok je aset beku yang keenam aset beku. Sekarang kita ni dalam nak memahamkan masalah. Ini pun masalah juga ni. Ini kita lihat masalah masa kini. Masalah harta. Kalau wang senang, kita dah belajar 1/4, 1/6, 1/5 boleh bagi. Tapi sekarang banyak masalah yang kita sudah urai. SPF, saham, pampasan, ini semua dah urai. Khairat kematian, orang salam-salam, ini semua ada ke dari harta pusaka? Kita sudah urai. Dah belum? Sudah. Jadi sekarang yang kita nak urai hari ni, malam ni, aset beku. Television dia macam wayang gambar. Air sebok dia. Barang emas dia, tanah dia kat Malaysia, rumah, benda-benda yang tak boleh dipotong lah. Kereta, sebab ni nak bagi 1/4, 1/6 nak potong. Boleh jual, harga tengah jatuh. Macam cara ni. Ini yang kita nak faham malam ni. Tapi sebelum saya baca ni, apa yang dalam kitab ni, saya rasa tak ada orang yang setuju. Bukan kitab pun tak setuju, orang tak setuju. Apa dia? Nanti kita baca dulu. Aset beku adalah seperti rumah, tanah, kereta, emas perhiasan, pakaian. Pakaian mahal-mahal, ada rupiah, ada gaya, ada maimun. Dia orang dulu lah basuh rupiah, satu suit 100 lebih awak. Basuh maimun pun mahal. Cuma yang murah kasih gaya. Awak tak tahu tak tu? Itu zaman saya dulu lah tu orang. Pakaian, dia punya kain batik tulis. Oh mahal kita tulis. Dan segala benda yang boleh ditukar kepada wang. Apalah benda-benda yang dia punya katil yang mahal ke, kalau nonton katil pun mahal, meja kursi pun mahal. Jadi macam mana sekarang nak bagi? Ini sekarang kita bahaskan. Jika ia milik si mati, ia adalah harta pusakanya. Akan tetapi pembagiannya kepada ahli waris tidak perlu dilakukan serta-merta kerana ia jenis aset beku. Ia boleh ditangguhkan sehingga aset tersebut dijual mengikut harga pasaran ketika ia dijual. Tak mesti mati dia bagi kan? Boleh simpan. Tapi mau semua setuju. Tapi kalau yang sesak kata dia, alamak, bila nak bagi? Bagi lah sekarang. Tapi kalau semua setuju, simpan. Rumah sekarang tengah jatuh. Nanti rumah naik, kita jual. Rumah semua tengah jatuh. Nanti emas naik, kita jual. Rumah kita kasih sewa. Boleh? Bagi para kita sewa. Kereta kasih sewa. Bagi para kita. Kalau semua setuju, tapi tidak semua waris setuju. Kemudian cara kedua, itu satu cara simpan sampai harga naik baru jual. Itu tukar dengan wang. Tapi cara kedua adalah mendapatkan persetujuan setiap ahli waris agar pembagian aset ini tidak mengikut hukum faraid. Dengan ini setiap ahli waris boleh mengambil aset beku yang dia kendaki dengan persetujuan setiap ahli waris sebagai contoh. Tapi semua ahli waris setuju. Seorang ahli waris mengambil kereta, seorang lagi mengambil emas perhiasan, seorang lagi mengambil rumah, dan seterusnya dengan persetujuan ahli waris lain. Setuju tak setuju? Sekarang kita jadi waris. Saya cuma satu kata tak setuju. Alamak, dia dapat rumah lah. Semua orang tak rumah. Kita dapat emas, tak seberapa dapat television yang semua harga murah. Tak setuju. Tak setuju je. Tentu yang tak dapat rumah ni, yang dapat rumah ni, sukalah aku nak rumah. Aku pun dah. Aduh, mesti
tak setuju? Ini bukan cerita umat Islam permulaan Islam. Awak tahu tak, permulaan Islam ini hati mereka persaudaraan lebih kuat daripada hati. Mereka tak pandang mata, persaudaraan kuat. Kaum Muhajirin, makna orang-orang yang dari Mekah diperintahkan pindah, nak ikut Nabi pindah ke Madinah. Selain pindah, orang Madinah dipanggil kaum Ansar. Sebab Muhajirin dan Ansar masuk syurga. Muhajirin ni sanggup orang tinggalkan harta orang dan ikut Nabi. Ansar pula kalau mereka ada 2 rumah, dia kasih Muhajirin ni saudara yang datang kat rumah kau misalnya. Aku ada 2 kedai, kau ambil 1 kedai. Aku ada 2 isteri, mana satu kau nak? Yang muda kan? Nak yang muda cerai. Oh, ambil kau. Macam ni tau. Macam ini punya kuat persaudaraan tau. Lebih sayangkan saudara dia daripada harta dia. Inilah zaman apa yang dikata oleh Nabi tepat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang sampai saudara itu dia kasihi sebagaimana dia kasihi diri sendiri. Dia sayangkan saudara dia macam dia sayangkan diri sendiri. Itulah zaman permulaan Islam. Itulah zaman semasa Nabi ada. Mungkin Nabi ada ni dia punya barakah tu lain. Ayam saudara tak pandang ni harta. Sampai isteri 2 nak kasih saudara dia, ambil kau satu, boleh pilih pula. Sayang. Subhanallah, mereka memang ahli syurga. Tapi bila akhir zaman kita hidup ni, Allah, adik-beradik gaduh pasal hati, anak beranak gaduh pasal hati. Harta lebih diagungkan daripada keluarga. Jangan kita tak? Jangan cakap tidak. Sampai apa dia kata badan adik-beradik, harta adik-beradik. Di zaman permulaan Islam, persaudaraan itu kuat. Harta ni semua tak pandang. Ni semua benda dunia. Ni ada besok boleh tahu. Orang pandang macam tu, persaudaraan kuat. Sebab ikut satu hadis Nabi, perbanyakkanlah akthiru minal ikhwan. Nabi, akthiru minal ikhwan, banyakkan persaudaraan, banyakkan kan. Fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah. Atau kama qala. Banyak tiap orang beriman ni ada syafaatan di surga. Kita tak tahu siapa yang boleh tolong kita. Kurang-kurang dia cakap, ini kawan satu belajar dengan saya. Dia saksikan kita dalam tempat yang baik, dalam majlis yang baik. Itu syafaat, itu pertolongan. Itu paling kurang. Dia orang yang beriman ni ada syafaat. Kita tak tahu siapa orang yang beriman yang kita mengharapkan pertolongan, syafaat dari dia. Dan itu Nabi kata banyakkan bersaudara, banyakkan perkenalan. Itu sebab bila kita lepas sembahyang, salam-salam, asal subuh tu kalau boleh jangan tinggalkan salam. Cuma itulah kalau kita datang ni nak salam semua ni, orang pun pandang lah. Lain dia datang salam. Duduklah tak salam. Cukuplah kita beri salam saja. Jadi itu dikatakan persaudaraan di suruh kita. Sebab kita tak tahu siapa besok akan tolong kita, bantu. Dia hari kiamat. Beri syafaat. Itu syafaat kata pertolongan. Syafaat ni dari Nabi ada, dari malaikat ada, dari ulama ada, dari orang mukmin ada, dari anak kecil yang meninggal ada. Syafaat pertolongan itu dipanggil pertolongan. Macam Nabi itu dia punya syafaat besar lah. Yang kita ni kecil lah mungkin syafaat kita. Kalau kita dapat jadi saksi, dia boleh cukup lah. Dia ni Tuhan, ni selalu semayang berjemaah dengan kita, ni selalu belajar kita, dia ni pergi haji, pergi umrah sama kita. Dapat saksi kita boleh cukup. Jadi itulah dikatakan ni. Kita balik pada cerita kita ni, kita dah akhir zaman. Nabi dah kata setiap umat
ada ujian umat aku al-mal aku. Kami doa kepada Allah, harta ni amat ada bakhilan tu. Dan satu lagi yang tak bagusnya perangai seorang, dia tengok orang lain. Jadi itu bulah, baju besar, badan mengaku, akhlak dia. Kalau satu sebab kerja dia sakit hati, dia naik gaji, dia tak naik gaji, alhamdulillah dia kata-kata. Kadang-kadang ada orang, dulu saya selalu dengar lah, orang dulu pergi umrah, tak ada masalah, tak ada utang, tak ada apa. Tiap-tiap tahun ni, budak-budak yang belum kahwin, kawan-kawan dia ada malam yang kawan-kawan dia pergi umrah. Orang cakap apa, dia banyak duit, boleh lah. Ini bukan masalah banyak duit tadi. Jadi pikiran dia uang. Jadi orang ni berbelayar, dia banyak uang. Asyik ceritanya uang. Kata Rabi Abdul Adawiyah, kita ni tunjukkan apa yang dalam hati kita. Apa yang selalu kita cakap. Kalau kita kat uang, mana hati kita tak ada ingat lain pasal uang. Kalau meniaga, hati kita asyik pada meniaga. Apa yang hati cakap mulut, tu macam orang latah kan. Apa yang dia nak cakap, dia melata, keluar. Jadi ini tunjukkan dalam hati. So dikatakan Rabi Abdul Adawiyah wali Allah jumpa Hasan Basri. Hasan Basri pun wali. So Rabi Abdul Adawiyah cakap Hasan Basri, kalau orang tu selalu sebut sesuatu, maknanya dia cinta kepada sesuatu. Tunjuk tak dalam. Jadi itulah masalah kita sekarang, masalah harta. Sebab kita mesti belajar faraid ikut undang-undang Islam. Jadi tak gaduh. Pasal apa? Orang yang dapat sikit ni mesti tak terima. Orang yang dapat banyak suka. Tapi dalam kitab kata, siapa nak rumah, ambil rumah. Siapa yang setuju? Saya nombor satu dah cakap, kalau saya ada adik-beradik, mak mati, bapak mati, dia kata dia nak rumah. Tak setuju. Satu lagi cara katanya, buat undi. Macam-macam fikir tau, ni nak bagi aset berkumi supaya semua rela. Undi. Kalau rumah, kereta, apa. Jadi kalau awak dapat rumah, awak dapat lah. Awak kalau tarik kereta, awak dapat kereta. Pun saya kata tak setuju. Apa pasal? Yelah, mula-mula tak buat gitu. Sekali dia tak dapat, orang lain dapat. Dia dapat rumah. Rumah saham tinggi. Ni aku dapat emas mak, alah cincin yang dah kopak kapit, dia punya rantai pun dah halus. Tak tunjuk. Jadi caranya macam ni. Saya fikirlah begini, kalau benda-benda ni berkumpul. Sekarang mari kita pada orang taksirkan hati. Jual jangan dulu, pasal jual dah keluarga. Sedang dia ni perlu rumah, dia ni perlu kereta, dia ni perlu semua. Barang-barang ni masing-masing perlu. Kalau dah jual, nak beli, mahal. Jadi cara dia begini, semua dalam harta yang berbunyi taksirkan hati. Dia ada television besar, berapa? Ada sebok tinggi, berapa? Kursi, meja, orang sekarang canggih tau. Jadi bukan Singapura tau. Jadi kursi meja kat Tanah Abang, dekat Indonesia, Jakarta. Beli kain meja ni semua bukan Singapura punya. Ini jauh-jauh, mahal-mahal. Jadi jadi taksirkan semua harta si mati. Tulis berapa-berapa. Ambil harga yang paling rendah. Katakanlah ekspornya ni dalam 10,000 lah katalah taruh harga paling rendah. Jadi awak nak apa? Saya nak ekspor, ambil 10,000. Jadi awak tak payah bayar. Awak nak apa? Television. Mungkin television kata 20,000, awak mesti bayar lagi 10,000. Awak nak rumah berapa?
200,000. Awak mesti bayar lagi 190,000. Awak nak kereta 70,000. Awak mesti bayar lagi 60,000. Macam ni ada tak? Semua orang setuju. Kemudian duit tu bagi rakyat. Dia ambil rumah, dia ambil kereta. Mana yang tinggi harga, kita kena bayar lah. Mana yang rendah, ambil yang paling rendah, dia tak payah bayar. Setuju tak semua? Setuju? Caranya tak? Kita mesti nak persetujuan yang adil. Tapi kalau kasih macam itu, memang semua punya. Aduh, dia tu dapat rumah, Kak Long dapat rumah, aku dapat emas, dia dapat kereta. Kak Long dapat rumah, mana ada Kak Long ambil rumah. Sampai mati pun tu zikir Kak Long dapat rumah. Tak ada. Ini akhir zaman, ini bukan permulaan Islam. Sebab permulaan Islam, apa kata Allah dalam Quran? Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Sadaqallah. Orang yang berlumba-lumba nak mendekatkan diri kepada Allah, yang ulaikal muqarrabun, mereka inilah yang hampir dengan Allah, yang masuk syurga jannatin na'im. 3 suku orang dulu. Sikit orang dulu. 3 suku orang dulu lumba-lumba nak dekatkan diri kepada Allah. Orang dulu. Itu sebab turun satu ayat Quran juzuk 4. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Turun ayat ini. Tidak boleh mencapai kemenangan, kebajikan, syurga, melainkan dia nafkahkan harta yang paling disayang. Ayat ini turun dalam juzuk 7. Permulaan juzuk 7. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Qalu rabbana syahidna. Allah kata, apabila mereka mendengar apa yang diturunkan Allah kepada Rasul, wahyu, berlinangan air mata mereka, kerana mereka tahu itu adalah kebenaran. Bima arafu minal haq. Terus mereka berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang menyaksikan, beriman dan menyaksikan apa yang diturunkan. Jadi bila turun surah Lan-Tanalul Birra tu, juzuk 4 tu, permulaan, orang perempuan balik rumah cari apa yang dia paling sayang. Orang perempuan dulu pun sayang emas dia, pakai dia, cincin dia. Ini yang paling aku sayang. Sekarang ayat Quran kata, kamu tak mencapai kebajikan dengan kamu nafkahkan apa yang paling kamu sayang. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tunfiqu, infak, mimma tuhibbun, yang kamu sayang. Orang perempuan ambil emas ni, begitu lagi. Yang paling saya sayang, saya dengar ayat Quran tu. Itu orang zaman permulaan Islam. Sampai sejarah semua orang baca di sejarah. Orang ni ingin nak makan kepala kambing, dia pun beli, dia nak masak. Dia dengar ada orang pun ingin nak makan kepala kambing, tak dia masak, tak dia makan, ditaburkan dari. Inilah yang paling aku sekarang mengidam. Tapi ayat Quran kata, kau keluarkan, belanjakan apa yang kau sayang. Kalau kambing ni aku nak makan, tapi ada saudara pula kasih. Yang orang nombor 2 ni pun dia juga baru nak masak, dia dengar ada orang nombor 3. Sampai kepala kambing tu dia katakan berlakak 7 orang. Orang nombor 7 balik orang nombor 1. Orang nombor 7 dengar orang nombor 1 ingin, tapi dia tak tahu itu dah ada orang nombor 1. Akhirnya rezeki orang nombor 1. Orang nombor 1 ni dah tak dengar lagi siapa nak lagi. Begitu saja. Ini permulaan Islam. Iman-iman orang yang permulaan Islam. Tiba-tiba. Sebab mereka mudah Al-Quran, mereka punya hidup penuh kasih sayang, mereka punya keimanan sangat tebal.
Boleh sebab itu dikatakan masa permulaan Islam, mungkin itu berkat Nabi ada lah neraka rasa sedih, kurang penghuni, banyak ahli syurga. Tapi akhir zaman, syurga rasa sedih, banyak ahli neraka. Jadi itulah dikatakan tadi yang rasa saya lah paling rela, itulah cara. Semua waris nak hati senang. Awak tahu sekarang kita dah belajar pasal rumah kan? Oh belum agaknya. Dah. Sekarang Muiz cakap bagi dua. Hazim Board pun saya bagi dua. Tapi yang punya rumah, kalau dia tak izin bagi dua, tak bagi dua. Bukan rumah Muiz, bukan harta Hazim Board. Orang ni dah beli. Faham tak faham? Siapa punya harta, kalau dia tak rela, tak boleh ambil. Ini satu masalah lagi pasal kiriman orang kahwin ni. Saya dah pernah cakap, kat sini pun dah pernah cakap. Tapi nampak ni macam orang tak faham lah. Nanti dia orang cakap, kata macam mana ni? Sekarang saya kirim orang ni, orang suruh saya nak jual kahwin, tolong kirim. Saya pun bawa kiriman awak. Saya dah kasih. Saya tak buka, tak tengok, tak tukar, saya amanah. Tapi tuan rumah ni kasih berkat, kasih orang tu, bukan kasih saya kan? Tapi awak ambil, awak kalau boleh kasih, awak kasih. Tapi kalau awak tak boleh kasih, awak mesti minta maaf pula. Maaf, saya tak boleh, tak jumpa orang tu. Tapi kesian, tak faham hukum ataupun ada tamak pasal harta, ambil. Tapi dia ambil telefon. Kau punya berkat ada tak rumah tu? Takkan orang tu nak akan ambil. Apa berkat dia? Nasi kunyit dengan telur. Habis orang tu nak cakap, okeylah, nanti saya datang. Saya ni dekat Turung, lambat sikit lah. Tapi saya datang dekat dulu. Tapi kalau orang tu dengan satu biji telur kan? Habis dia nak cuba kita pula. Awak hantarlah. Lagi tak betul. Faham tak faham? Yang awak terimanya apa pasal? Awak nak kasih ke tidak? Awak tak nak kasih. Oh saya telefon dia cakap makan lah. Itu dah tentu jawapan dia. Itu dalam makan lah. Sekarang yang amanahkan orang ni, hak dia, bukan orang ni lah. Dia ni kirim, dia bukan beli berkat. Kalau dia beli, dia boleh cakap, nanti kau dapat berkat, kau ambil lah. Itu yang dia pegang. Sekarang yang punya hak orang ni, saya pernah pergi orang kahwin, orang kirim, saya dah kasih tau. Kemudian dia ambil satu bungkus ni, dah ulung ni tau. Untuk yang saya kirim, saya kata minta maaf, saya tak jumpa. Kita balik lah. Lain kalau dia cakap, awak tak jumpa, awak ambil. Terima kasih lah banyak-banyak. Dia kasih kita tu. Kalau awak tak jumpa, awak ambil. Tidak izin. Hak dia tu. Awak tak boleh cakap orang ini. Kenapa saya tu orang tanya-tanya ni? Dia kata, dia tu dah cakap kau dapat berkat ambil. Bukan hak dia. Hak tuan rumah. Suruh amanahkan. Awak kalau kasih orang ni, ini awak punya berkat. Kemudian dia cakap, ambil lah. Baru kita boleh ambil. Awak dah kasih. Dah jadi hak dia, dia kasih kita. Ini belum lagi. Tadi hak orang ini. Orang ini suruh sampaikan. Awak tak sampaikan. Salah. Faham kan? Sikit dia pasal, ya Allah, CCTV Allah ikut kita tau. Macam mana masyarakat macam ini? Berkat yang tak berapa sen tu kita dah tamak. Bahan kita tak sampaikan. Kalau awak rasa tak boleh sampai, jangan ambil. Ini amanah. Saya minta maaf, saya tak lupa. Nanti saya lupa masa pergi belajar seminggu lagi. Dia pun dah busuk. Lain kalau tuala-tuala, awak boleh ambil simpan. Ataupun kalau awak boleh jumpa, tak jumpa, minta maaf, saya tak jumpa. Itu caranya.
Jadi dulu-dulu awak tahu tak, orang kahwin ada berkat macam seremet tu, pasu-pasu kan. Dia dah dapat satu, dia taruh dekat almari, tak cantik, sepasang. Jadi orang punya ni kiriman dapat lagi satu. Dia tu pun dah cakap nanti berkat kau ambil, dia pun ambil. Padahal ini dia boleh kasih orang. Kalau orang tu cakap kalau tak nak lah, baru balik. Kalau dah dia kena nak cantik, dia nak sepasang, dia dah tahu. Awak tahu berapa lama awak fikir, berapa lama awak suka pasu-pasu tu. Sekarang saya tengok dah tak nak lagi dah. Banyak orang dah bongkar sampah tu semua. Jadi kita punya kelakuan ada rekod. Benda ni kita dah jelas, dah semak dah semua dah bongkar sampah yang kecil-kecil pasu-pasu tu. Jadi itulah Allah beritahu, jadilah kata Allah dalam Quran, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati hidup untuk apa? Allah nak uji siapa di antara kamu yang baik. Kita dalam hidup ni Allah nak uji siapa yang baik amalan. Kadang-kadang jumpa orang yang tak ada belas kesian, tak ada harga kebaikan kita, macam sikap orang. Bila awak tak guna kau, buat baik tu tak guna. Itulah banyak. Kadang-kadang itu sebab Yasin kita belum sampai lagi ayat. Fal yauma tujzauna, hari yang Allah akan balas amalan seseorang walau seberat apa. Jadi kalau kita yakin ni, kita dah buat baik, awak tahu jumpa manusia ni macam-macam. Awak buat baik, dia tak habis. Awak buat baik, dia balas dengan menyakitkan hati. Awak buat baik, dia kata ni ada udang sebalik ni lah. Macam-macam tau manusia ni dia daya. Jadi ini semua ujian dari kita. Macam sikap. Kalau awak yakin baik kebaikan kita tetap simpan besok di akhirat, kita akan balik kepada Allah, kita akan dapat balasan dari Allah, kita sabar. Nak sabar ni berat. Kadang-kadang anak tak hargai ibu bapa, dia dah dapat media, dia lupa terus. Macam-macam cerita dalam dunia ni. Jadi itu semua menjadi penghibur kita kalau kita ni iman kita dah kuat. InsyaAllah kita akan yakin kita akan terima balasan besok di akhirat. Itulah yang paling baik untuk kita. Jadi sekarang selesai berkenaan dengan aset-aset beku. Dah habis. Sekarang kita nak beralih ni penghabisan sekali ni. Ini bukan penghabisan ni, kita akan balik kepada pelajaran kita isu semasa. Kita dalam membongkar lelaki lebih banyak waris 5 pusaka, lelaki lebih dari orang perempuan. Nanti kita akan balik semula. Tak mana berhenti saya tak ingat. Jadi sekarang kita akan belajar ni akhir sekali punya surat ni, wasiat, hibah. Satu lagi nuzuliyah. Ini nuzuliyah ni dijemah ulama-ulama, pakatan ulama-ulama di Singapura. Khusus nuzuliyah ni dalam bahagian rumah di Singapura. Pasal ada maslahah, ada kepentingan. Sekarang seorang lelaki beli rumah untuk isteri dan anak-anak. Tiba-tiba dia meninggal, dia tak ada anak lelaki. Adik-beradik dia tak pernah belajar agama. Jual dia. Mana anak isteri dia nak tinggal? Jadi senang tau. Ini khas ini pasal rumah, nuzuliyah pasal rumah dan di Singapura. Memandangkan kalau dah jual, awak nak beli, nak sewa makan, masih. Tapi sementara tu nak buat kemah di peribatan. Dia nak tumpang orang dari sini, orang pun menyapa. Jadi tu ada maslahah dipanggil, ada suatu
kepentingan. Itu ada cerita, nanti kita akan faham pasal nuzuliyah. Tapi khusus rumah, harta tak boleh. Kalau awak, dan itu pun tak boleh zalim. Kalau awak dah sengaja awak nak satu waris, tak gunalah Allah terangkan dalam Quran surah An-Nisa, anak begini, mak begini, bapa begini, tak guna. Awak dah sendiri nak beri. Boleh awak beri masa hidup ini, bukan semua harta. Bukan semua harta. Awak tak boleh buat wasiat kepada waris yang sudah ada harta. Macam orang dulu cakap, Mina, mak punya emas ni kau pakai masa mak hidup. Sekarang kau tak ada lagi. Kau nak pulang kau, kau pakai lah. Mak, orang dulu emas ni penting tau. Dia ada emas pasangan, ada emas pergi orang kahwin. Orang dulu agaknya banyak harta. Kau tak banyak harta. Dia tak makan, emas dia tak boleh buat. Anak dia pergi sekolah, tak apa-apa bayar yuran, tak apa, emas jangan jual. Lebih-lebih lagi kalau mas kahwin. Mas kahwin, tak boleh, tak boleh. Masa tak boleh. Awak dapat mas kahwin ni, kalau buang, awak pun sedekah tak masjid-masjid. Awak tu punya bagus. Barakah awak punya rumah tangga. Yang awak simpan, ada dia punya sundung tu ada begini. Ini tak boleh. Biar lapar, biar tak ada duit nak beli obat pun tak apa, tak boleh buat. Mas kahwin tak boleh buat, tak boleh. Kalau awak dapat mas kahwin, bisa sedekah. Jadi itulah yang dikatakan kita tak faham hukum akad. Tapi kalau mati, mak mati, minat kawali. Ada tak anak lain? Ada. Zalim. Kalau mak kita bersalin duit, jangan ambil. Buat faraid. Kesiankan kita datang ke dunia tak bawa harta, balik pun tak bawa harta. Harta yang ada sekarang amanah waktu. Itu yang ayat Quran mengatakan, tanya langit, bumi, gunung, danau nak kasih amanah. Semua tolak. Ini manusia dah. Awak nak cakap tak nak, saya tak nak harta. Nah, kalau boleh dah ada ni, nak ada lagi. Amanah je lah. Kewajipan kita yang Allah perintahkan dalam harta tunaikan. Dan kalau kita nak mati tu, kita dah belajar. Harta kita ada 9 kita tak boleh buat. Langgar hukum Allah. Tak boleh buat wasiat, tak boleh buat wasiat lebih dari 1/3. Ini semua kita ikut hukum-hukum Allah. Tapi nak belajar. Kalau tak belajar memang tak faham ni. Jadi itulah kita akan belajar apa itu wasiat tadi. Wasiat ni bukan bersangka kan. Ada wasiat-wasiat lain, saya manusia itu. Nabi Yaqub bila nak meninggal dunia, dia wasiat pada anaknya, jangan menyembah melainkan kepada Allah. So wasiat pesanan kepada keluarga. Jadi apa itu wasiat? Apa itu hibah? Di mana kita boleh wasiat, di mana boleh hibah. Hibah ni hadiah. Hadiah. Nuzuliyah. Nuzuliyah ni nazar. Nuzuliyah tak ada kat sini. Misal ini baru kias, dikias di nuzuliyah, nazar sebelum dia mati. Jadi insyaAllah ni kita akan faham nanti 3 perkara. Nanti kalau kat sini ada wasiat dan hibah. Tapi wasiat hibah kita faham pasal nuzuliyah. Jadi ini semua supaya kita tidak melanggar hukum-hukum Allah. Wallahu a'lam ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.